A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang berhormat Datuk Dr. Yunus Khairi, yang berusaha, yang berhormat Tuan Haji Salihin bin Muhyi, yang berhormat Tuan Haji Razali bin Hasan, yang berbahagia Tuan Haji Abdul Malik bin Ramli, Pegawai Takbir Agama Daerah Sabak Bernam, yang berbahagia Dr. Anhar bin Opir, panel kita pada malam ini beserta yang berbahagia PU Hafiz, yang berusaha Tuan Haji Basori bin Omar, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah Jais, yang arif Tuan Nahar, Hakim Syar'i Mahkamah Rendah Syariah Sabak Bernam, Tuan Haji Jasman, Ketua Penolong Pegawai Daerah Sabak Bernam, yang berusaha Ustaz Zulkifli Ahmad, Tuan Nazir, Ketua-Ketua Jabatan, Penghulu Mukim, Ketua-Ketua Kampung, Pimpinan-Pimpinan Masyarakat, dan seterusnya yang saya hormati dan saya muliakan muslimin dan juga muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini, walaupun telah merangkak waktu ke pukul berapa ni ya? Pukul 10.30 malam. Oh, hebat ni. 10.30 kita baru mula forum. Namun saya difahamkan masih ramai yang bersemangat untuk menantikan dan menunggu sehingga penghujung program pada malam ini. Kerana selepas daripada forum ini saya difahamkan kita ada cerap langit ke cerap apa tak tahulah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas sihat tubuh badan kita pada malam ini kita dapat bersama untuk memeriahkan lagi program 3K yang dianjurkan pada kali ini di Masjid Ijtimai Tebuk Pulai. Sebentar tadi PU Hafiz dia tanya saya, 3K itu apa Ustaz? Ingatkan kalau kaki kelentung. Dia 3K kan? 3 K itu 3 kali. Kalau kaki kelentung, kawan kencing kawan. Ataupun kahwin kali kedua, kompom kena katok. Itu 3K, bukan itu sebenarnya. 3K ni karnival kampungku, kesayanganku. Lanjutan daripada yang berhormat untuk menyantuni masyarakat setempat, di samping kita nak supaya kampung kita ini menjadi kampung yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebelum untuk kita menjadikan negara kita baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk mewujudkan masyarakat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memperolehi masyarakat secara kolektif yang diberkati oleh Allah, maka kita perlu untuk melahirkan keluarga, usrah-usrah, keluarga-keluarga yang diredai oleh Allah. Dan sebelum daripada lahirnya sebuah keluarga yang Allah reda, pastilah individu-individu ahli keluarga tersebut mesti mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, tajuk forum kita pada malam ini, indahnya hidup bersyariat, dan bersama dengan kita pada malam ini yang berbahagia Sahibus Samahah, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Selangor, yang berbahagia Dr. Anhar bin Opir. Kabare Ustaz, waras yo. Iso ngomong Jawa iki. Dan yang kedua yang saya kira tak perlu untuk saya perkenalkan. Siapa dia tuan-tuan? Siapa dia? Macam tak semangat lah. Tadi saya datang kata mana PU Hafiznya? PU Hafiznya mana? Saya Hafiz juga. Tapi bukan PU lah. Saya tak laku. Yang kedua panel kita ialah yang berbahagia PU Hafiz,
yang selalu keluar TV. Saya tak rajin keluar TV, CCTV selalu keluar. Baik tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, bagi memulakan perbincangan kita, indahnya hidup syariat. Saya nak minta yang berbahagia doktor untuk mengupas apa yang dimaksudkan dengan syariat itu dan kenapa kita ni sebagai manusia perlu untuk mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan doktor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih pada Al-Fadhil Ustaz Hafizuddin selaku moderator. Ahli panel yang kedua Al-Fadhil PU Hafiz. Seterusnya yang berhormat Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi, yang berhormat Tuan Haji Solihin bin Muhi, yang berhormat Tuan Haji Razali. Seterusnya kepada Ketua Penolong Pengarah JAIS Fadhil Ustaz Basori. Seterusnya pada Nazir Masjid, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, apabila kita menyebut perkataan syariat, kita berjumpa dengan perkataan ini di dalam Al-Quran, surah Al-Jathiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Maksudnya adalah, kemudian ja'alnak, kami telah jadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala syari'atin minal amri, di atas peraturan. Syari'atin, peraturan, minal amri, dengan maksud daripada urusan agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut fattabi'ha, maka ikutlah peraturan-peraturan itu, wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan jangan engkau ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Apabila kita merujuk sebahagian daripada tafsiran para ulama tentang ayat ini, antaranya yang disebut oleh Ibnu Kathir di dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim, meninggal tahun 774 Hijrah, beliau mengatakan bahawa syariat itu adalah agama. Syariat itu adalah termasuk daripada perkara akidah dan juga perkara yang berkaitan dengan hukum hakam, sama ada hukum hakam itu berkaitan dengan kekeluargaan. Hukum hakam itu perkara yang berkaitan dengan ekonomi. Hukum hakam itu yang berkaitan dengan harta. Hukum hakam itu yang berkaitan dengan undang-undang jenayah. Semuanya ini, walaupun sebahagian kata ini adalah bidang fiqh, sebahagian lagi pula adalah akidah, tetapi kuat disebut oleh para ulama, syariat itu adalah gabungan daripada perkara akidah dan juga fiqh. Sebab itu hadis Nabi SAW ketika Jibril datang berjumpa, fa asnada rukbatayhi ala rukbatay an-nabi SAW, kemudian ditanya beberapa soalan tentang Islam, Nabi jawab, tentang iman, Nabi jawab, tentang ihsan, Nabi jawab, tentang hari kiamat, Nabi pulangkan balik soalan, mal mas'ul a'lamu minas sa'il, tiadalah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian ditanya pula alamat hari kiamat, Nabi jawab. Akhir sekali Nabi tanya kepada para sahabat yang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini, tahukah kamu siapakah yang datang? Umar kata, kami menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi pun menjawab, innahu Jibril, dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, wa fi riwayah atakum yu'allimukum amra dinikum. Jibril yang datang tadi, dia datang untuk mengajar urusan agama kamu. Soalan berkaitan dengan iman tadi itu akidah. Soalan berkaitan dengan Islam ini fiqh, itu juga berkaitan dengan ihsan akhlak. Nabi kata semua ini adalah agama.
Maka syariat itu adalah berkaitan dengan akidah, juga berkaitan dengan fiqh, walaupun ramai yang kata syariat ini lebih merujuk kepada fiqh. Sebab itu kalau di Al-Azhar ataupun di kuliah-kuliah di universiti, kuliah usuluddin lain, kuliah syariah lain. Ini menunjukkan syariat dengan maksud fiqh. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berjumpa hukum hakam yang disebut dalam Al-Quran ini telah dikumpul oleh para ulama dalam tafsir ayat ahkam. Antaranya dimulai dengan Al-Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204 Hijrah dalam kitabnya Ahkamul Quran. Kemudian diikuti oleh Imam Abu Bakar Al-Jassas yang meninggal tahun 370 Hijrah juga dalam kitabnya Al-Ahkamul Quran. Kemudian diikuti oleh Imam Ibnu Al-Arabi Al-Ma'afiri Al-Andalusi yang meninggal tahun 543 Hijrah di dalam kitabnya Ahkamul Quran. Daripada sini, akhirnya, kalau kita rujuk apa yang disebut oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, meninggal tahun 502 Hijrah di dalam kitabnya Mufradat li Gharibil Quran, syariat itu maksudnya ialah An-Nahjut Tariq Al-Wadih, iaitu jalan ataupun laluan yang sangat jelas. Maksudnya, syariat itu adalah jalan dan laluan yang jelas yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW untuk kita sebagai manusia ikut. Soalannya pula berkaitan dengan kenapa perlu ikut syariat. Jawapan yang paling senang adalah kerana Allah yang jadikan manusia dan Allah yang sama telah menjadikan syariat untuk diikut kepada manusia. Dalam perkara yang berkaitan dengan taharah, ada hukum hakamnya. Tadi kita tengok berkaitan dengan wuduk sempurna, jimat air. Tapi sungguh tuan-tuan sekalian, kita ni membazir. Nabi SAW pernah tegur seorang sahabat Nabi ambil air yang membazir, kemudian Nabi kata, walau kunta ala nahrin jarin, walaupun kamu ambil wuduk di atas air sungai yang mengalir. Sampai tahap itu Nabi tegur sahabat tuan-tuan sekalian. Begitu juga ni nanti minggu depan katanya, minggu depan ataupun 2 minggu lagi akan berlaku yang dipanggil gerhana matahari waktu pagi, 9 hari bulan. Jangan lepaskan peluang untuk ikut syariat kerana berlaku gerhana dalam tempoh 2 jam. Tetapi kita disyariatkan untuk solat gerhana yang kalau kita ikut sebagaimana yang Nabi buat, mula gerhana, kita mula solat, habis gerhana. Sebab bukan gerhana itu yang nak ditengok sangat, tetapi nak supaya kita ketahui ia adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai gerhana pun ada syariat berkaitan dengan solat. Ini menunjukkan kita ini sangat memerlukan dan terikat dengan hukum hakam yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita. Saya rasa cukup sekadar tu. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, tak dah habis nak dengar gerhana. Orang kita sibuk nak tengok matahari gerhana. Yang syariat ajar kepada kita supaya solat dan juga khutbah gerhana. Betul Doktor ya? Jadi masa gerhana nanti marilah kita sama-sama meramaikan dan mengimarahkan masjid kita, menghidupkan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masyarakat kita ni bila disebut syariat ni berkaitan dengan akidah dan juga fiqh. Bila disebut berkaitan dengan fiqh, ada masyarakat kita yang tak berapa senang dengan syariat ni sebab ada di kalangan masyarakat yang kata bila ikut syariat ni hak tu tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni payah, hak ni susah. Kan? Macam tadilah, ambil wuduk sempurna dengan kadar air yang sikit. Orang sahabat berenam ni airnya mewah, paritnya banyak. Maklumlah sahabat berenam, pasirnya panjang, sungainya besar, airnya tawar, airnya pun banyak. Jadi bila macam tu, bila air banyak, dia kadang-kadang ambil wuduk ni sampai berlakunya pembaziran. Buka paip air tu macam bomba nak sembuh rumah terbakar. Lepas tu, ambil air sampai jiran sebelah pun kadang-kadang hampir basah. Dengan sebab seseorang itu berwuduk. Jadi kita tukar kaedah supaya kita ikut syariat, tidak membazir. Dan saya nak beralih kepada PU lah.
ada di kalangan masyarakat yang menganggap seolah-olah macam bila ikut syariat ni rasa susah ataupun merasakan bahawa syariat ni dia mengongkong kehidupan seseorang tu. Macam mana Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Yang berbahagia kepada pengurusi majlis yang handsome kacak bergaya malam ni, yang berbahagia Sahibus Samahah Dr. Anhar, dan seterusnya kepada Didik Hormat Datuk, para YB, Pernazir, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dan adik-adik kita yang di belakang. Saya nampak di sana yang masih tak tidur lagi. Mudah-mudahan kita semua adalah bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Kabari tuan-tuan? Wis mangan? Wis, Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, teringat saya bila lalu kat sini, simpang depan tu. Ayah saya dia asalnya orang Tawar tadi saya? Sungai Tawar. Asalnya Sungai Tawar, orang Banjar. Mak saya orang Jawa, jadi jadilah saya. Jawa tak boleh, Banjar tak boleh Ustaz. Itu masalahnya. Kacukan jadinya. Jadi tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah, syukur pada Allah Taala malam ni atas nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak bilang nikmat Allah tak habis tuan-tuan. Lagi malam ni, Jumaat malam Sabtu tuan-tuan. Macam-macam cerita, drama dekat TV hari ni. Betul tak ibu-ibu? Apa drama terkini sekarang? Suamiku sotong. Oh, dah habis dah? Yang terkini apa? Suamiku bangla. Oh, tak ada. Apa macam-macam drama, macam-macam siaran tuan-tuan. Hari ini saya ucapkan tahniah dan syabas, kita masih tak berganjak. Kita berada di majlis ilmu. Raudatun min riyadil jinan. Kita tinggalkan urusan-urusan dunia. Inilah yang kita mahu Ustaz, syariat. Kita mahu tuan-tuan puan-puan sebagai yang disebut dengan wasatiyah. Kita melakukan sesuatu perkara itu seimbang dunia dan akhiratnya. Subhanallah. Kalau kita lihat hari ini ramai di kalangan manusia tuan-tuan, menakutkan dan membimbangkan kita. Pagi, petang, malam anak-anak kita hari ini berperang. Ustaz, kami mempertahankan negara tercinta. Mereka berperang dengan COC. Adik-adik kat belakang tahu tak COC adik-adik? Adik-adik kuat-kuat sikit, apa COC? Itu dia, Clash of Clans. Ustaz pun suka juga main. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita berada di satu zaman yang penuh dengan cabaran dan ujian. Imam Masjidil Haram dalam khutbah Jumaat dia beberapa bulan lepas, di hadapan jutaan manusia yang menunaikan haji, Syekh Shuraim, dia mengatakan bahawa hari ini umat Islam bertuhankan kepada teknologi. Hari ini orang-orang Yahudi dan Nasara tidak perlu datang ke negara-negara Islam untuk memerangi orang Islam. Tetapi sudah cukup dengan peperangan yang dipanggil dengan Ghuzwatul Fikri. Peperangan secara pemikiran yang merosakkan anak-anak muda kita. Tuan-tuan puan-puan, sedar tak sedar, beberapa minggu yang lepas di dada-dada akhbar di negara kita menunjukkan Malaysia negara janda dan duda. Sebanyak 274,000 umat Islam bercerai sepanjang 6 tahun lepas. 2011 saja 41,000 lebih. 2012 43,000 lebih. 2014 53,000 pasangan umat Islam bercerai. Dan tahun lepas saja bulan 8 sampai bulan 8 saja 40,000. Tuan-tuan, sedar tak sedar, negeri yang paling banyak kes perceraian berlaku di mana tuan-tuan? Wih, hebat orang tahu. Selangor. Nasib baik mengaku. Okey, kita faham. Bagus. Tuan-tuan, dan daerah nombor 1 paling banyak sekali kes perceraian, tuan-tuan tahu daerah mana? Oi, Sabak Bernam. Bukan? Oh, ramai jauh mengamuk dia orang jauh. Bukan orang Sabak. Marah ustaz pun. Allahu Akbar. Daerah mana tuan-tuan?
Kelang. Kelang tu daerah saya tuan-tuan. Agak-agak lah. Tuan-tuan agak-agak. Dan kebanyakan yang bercerai ni tuan-tuan, usia perkahwinan mereka 1 ke 6 tahun. Dan usia mereka kahwin ni banyaknya bawah 35 tahun dan bercerai. Sebab apa? Diperiksa kebanyakan mereka tuan-tuan tidak ikut hidup bersyariat. Saya nak tanya adik-adik kita yang berada di luar sana. Adik-adik yang main bola. Adik-adik suka tak main bola adik-adik? Kuat sikit, suka tak main bola? Berapa jam selalu main bola? 2 jam. Cuba kalau sembahyang 2 jam, boleh tak boleh? Tak boleh. Simple. Bola kita boleh main 2 jam, 3 jam. Tengok depan televisyen tak habis. Tapi kita sembahyang 5-10 minit sahaja tuan-tuan, puan-puan. Subhanallah. Inilah indahnya hidup bersyariat. Ramai orang mempertikaikan tentang hukum Islam. Zina. Az-zaniatu waz-zani. Penzina perempuan, penzina lelaki. Diberikan hukuman tuan-tuan, puan-puan. Direjam. Asy-syaikh wa syaikah direjam. Dan juga disebat dengan mi'ata jaldah. Orang pertikai hari ini. Ini bukannya undang-undang terbaik mereka pertikaikan Islam. Tetapi berapa banyak kes-kes penzinaan yang berlaku tuan-tuan, puan-puan. Ini akibat yang kita lihat. Saya bawa balik dari Brunei hari itu. Program di sana, Miri terus masuk Brunei. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, apa kata ustaz-ustaz di sana? Para pegawai, ustaz, kami 6 bulan ketika mana mula disyariatkan tentang undang-undang Islam. 60% kes-kes jenayah jatuh ustaz. Semua orang pakai tudung. Subhanallah. Tapi sampai hari ini masih mencabar lagi di sana. Semua orang kutuk fitnah. Tapi mereka masih berusaha untuk meneruskan. Masih belum lagi mana-mana orang disabitkan dengan kesalahan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati. Sebab itu kita perlukan wasatiyah. Kita perlukan kesederhanaan dalam hidup. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, seorang sahabat Nabi bertemu Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin solat sepanjang malam, sepanjang hari aku ingin solat." Apa kata Rasul? "Aku juga solat, aku juga bersama dengan isteri aku." "Ya Rasul, aku ingin puasa hari-hari." Kata Rasul, "Aku juga berpuasa dan aku juga berbuka." Subhanallah. Inilah wasatiyah dalam hidup tuan-tuan. Islam menolak sama sekali mana-mana ideologi manusia yang mau menjadikan manusia ini seperti Tuhan. Yang mau menjadikan manusia ini seperti malaikat. Mau menjadikan manusia seperti separa malaikat. Tidak. Dr. Yusuf Al-Qardawi tuan-tuan dalam kitabnya berbicarakan tentang syariat dan wasatiyah ini. Dia memberitahu kepada kita keseimbangan, tawazun antara dunia dan juga akhirat. Subhanallah. Inilah yang kita nak bawa dan saya percaya anak-anak kita yang kita nak bimbing mereka. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu, saya teringat beberapa bulan lepas saya dipanggil ke satu pulau. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Saya tak perlu beritahu nama pulau ni. Pulau ni jarang orang bagi kuliah agama. Tuan-tuan puan-puan, pergi pulau ni terkenal. 2 pulau saya dah pernah pergi, pulau hebatlah kat Malaysia ni. Dalam 400 orang tuan-tuan, jabatan Taman Laut Negara panggil, naiklah bot yang hebat tu. Belas juta rupanya bot tu. Pergi naik-naik sampai kat sana. Subhanallah, tengok cantik. Pulau tu tuan-tuan dia panggil kristal Ustaz. Nampak dasar ni tuan-tuan. Subhanallah. Masya Allah. Koral dia banyak ni. Subhanallah. Ikan berputar tu. Tengah-tengah ikan berputar. Ikan ke tepi. Tiba-tiba dugong naik Ustaz. Saya tengah subhanallah. Zikir bertukar tuan-tuan. Dugong Amerika Syarikat naik. Penuh dugong, macam-macam dugong. Macam mana aku nak ceramah ni? Zikir bertukar, bukan subhanallah. Zikir apa tuan-tuan? Astagfirullah, alhamdulillah. Ini alhamdulillah zikirnya. Ini yang bahaya kalau tukar zikirnya. Tuan-tuan, saya terkejut habis sampai di sana. Tergamam tuan-tuan. Saya dah 20 tahun tak pergi pulau ni. Dulu kecil-kecil, tak perlu pilih pulau mana lah. Pulau cukup terkenal kat Malaysia kita. Tuan-tuan, sampai di sana. Saya tergamam melihat seorang anak muda berpegangan tangan dengan seorang minah putih. Umurnya baru belasan tahun. Botol-botol arak tuan-tuan lebih murah dari... Sabar. Botol mengamuk ni. Botol arak ni mengamuk. Marah. Botol arak lebih murah daripada air mineral. Bebas cukai tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan, malam itu bila saya beri tazkirah. Ramai program besar juga. Divers seluruh Malaysia turun ada program sama.
Tiba-tiba seorang akak bangun. Dia kata apa? Ustaz, kami Ustaz di sini boleh tegur anak-anak muda Ustaz tentang arak, tentang pergaulan kami dikejar dengan parang Ustaz. Ustaz, apabila kami menegur mereka Ustaz, kami diugut Ustaz. Tuan-tuan puan-puan, apa yang mereka anak-anak muda bincangkan setiap pagi selepas sarapan anak-anak muda di pulau-pulau kebanyakannya di negara kita tuan-tuan. Mereka berbicara selepas sarapan belasan tahun, 20, 30, 40 tahun. Apa yang mereka bincangkan? Malam tadi kau negeri mana? Aku Korea. Kau negeri mana? Aku Bangla. Mereka bangga melakukan dosa dan maksiat. Mereka bangga menyebut perkataan zina anak-anak muda kita tuan-tuan. Orang-orang barat datang, Korea datang, dia orang nak test anak-anak muda kita, dia panggil beach boy, beach girl. Subhanallah, tuan-tuan, jauh daripada syariat. Kata para ulama, kalau kita lihat sebuah tamadun itu apa yang mereka bicarakan, itulah kehidupan mereka. Kalau kita nak lihat generasi yang hebat pada masa akan datang, kata Dr. Sokrates, tengoklah anak mudanya. Inilah yang kita nak bimbing supaya anak-anak muda kita ikut bersyariat tuan-tuan puan-puan. Bagaimana umat-umat terdahulu yang cukup hebat zaman mudanya, Mus'ab bin Umair. Umurnya 18 tahun adik-adik, 18 tahun Mus'ab bin Umair. Dia memeluk Islam, dia orang yang handsome. Digilai oleh wanita-wanita Quraisy ketika itu di Mekah. Dia kaya raya, mak bapak dia kaya raya. Tetapi kerana syariat yang mengatasi dunia tadi, dia meninggalkan tuan-tuan keduniaan. Dia meninggalkan harta dia. Mukanya yang tampan dan handsome. Dia memeluk Islam semata-mata demi syariat. Wallahu ta'ala alam. Tiba-tiba berhenti tu. Baru ku tahu sahabat berenam ramai janda. Siapa yang berkenan tu jumpalah Tuan Kadi Abdul Haji Malik Ramli. Kita akan sokong. Boleh, tak ada masalah. Ustaz ya. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, dijelaskan kepada kita tadi berkaitan dengan wasatiyah. Kita dengar wasatiyah. Artinya apa? Kehidupan yang seimbang dunia dan juga akhirat, tidak melampau dan juga tidak meninggalkan akhirat. Bukanlah wasatiyah tu bersederhana maksudnya sama banyak. Minggu ni semayang, minggu depan tak semayang. Bukan macam tu. Kenapa minggu depan tak semayang? Minggu lepas dah semayang dah, straight. Kenapa? Wasatiyah bos. Bukan macam tu. Wasatiyah ini seorang yang mengamalkan agama dan juga mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak berbalik kepada yang berbahagia doktor. Berkaitan dengan masyarakat Melayu yang kita lihat kadang-kadang dia menjaga adat dan budaya tu dia lebih daripada menjaga syariat ataupun jaga agama. Bahkan ada orang Melayu, patah Melayu sebut apa? Biar mati anak, jangan mati adat. Adat tu kena jaga juga yang tidak bertentangan dengan syariat. Cumanya ada orang dia menjaga adat tu melebihi daripada menjaga agama, sehingga kadang-kadang terabai agama itu, seumpama dalam contoh perkahwinan, dalam masalah apa lagi ya, pertunangan dan sebagainya. Bertunanglah, ikut adat tu ikut adat lah, tetapi dalam masa yang sama tidak menjaga syariat. Silakan doktor. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara moderator Fadil Piyu Hafiz, seterusnya pada tuan-tuan sekalian. Berkaitan dengan adat ini, ataupun ada sebahagian ulama kaitkan dengan uruf, kita kata budaya setempat, yang berbeza-beza di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Salah satu yang boleh kita rujuk tuan-tuan sekalian adalah berkaitan dengan aduan daripada isteri kepada Abu Sufyan kepada Nabi SAW, yang menceritakan bahawa suaminya kedekut. Suami orang besar tapi kedekut. Agaknya berjimat macam air wuduk tadi dah. Lalu Nabi pun bagi tahu kepada isteri ini supaya khudh min amwalihi ma yakfiki
wa waladuki. Ambillah daripada hartanya apa-apa yang cukup untuk engkau dan juga untuk anak engkau. Dibenarkan ambil. Tetapi tuan-tuan sekalian, berlaku perbezaan pandangan fiqh mazhab, tetapi sebelum yang itu adalah ma yakfiki ini tuan-tuan sekalian, yang ini tidak ditentukan kadarnya. Tengok uruf pada waktu itu. Sekali makan kenyang, berbeza dulu dengan sekarang. Mungkin di satu tempat sekali makan kenyang harganya lain. Sekali pergi Jordan lain. 3 dinar tuan-tuan sekalian tak macam 3 ringgit. Makan nasi 3 dinar. Kerja mendarap je lah. Beli barang mendarap, pergi kefor darap, makan darap. Mahalnya makan sampai RM15. Contoh tuan-tuan sekalian, dia berbeza. Yang ni uruf setempat, ikut kadar setempat yang menjadi kebiasaan di tempat itu. Apapun hadis ini dilihat oleh pengikut Asy-Syafi'iyah, mazhab kita Syafi'i, bahawa Nabi ketika menyebut hadis ini berfungsi sebagai seorang qadhi. Al-Hanafiyah, pengikut Imam Abu Hanifah yang meninggal tahun 150 Hijrah, pengikut-pengikut dan ulama-ulama mereka Al-Hanafiyah melihat Nabi ketika menyebut hadis ini berfungsi sebagai seorang Nabi dan Rasul. Apa kesannya? Kesannya adalah kalau sebagai qadhi, tidak akan mungkin keputusan dibuat melainkan selepas mendengar kedua-dua belah pihak. Maka hukum yang Nabi berikan kepada mereka ataupun kepada isteri kepada Abu Sufyan ini diketahui juga oleh suaminya. Maka Asy-Syafi'iyah menyebut bahawa tidak boleh seorang isteri mengambil harta suami tanpa kebenarannya. Saya yakin kalau macam ini ramai perempuan mazhab Syafi'i. Ramai suami mazhab Syafi'i. Tak boleh ambil. Tapi saya takut pula kalau sebut Al-Hanafiyah, ramai pula isteri nak tukar mazhab. Sebab Hanafiyah kata, Nabi sebut sebagai seorang Nabi, maknanya ini perintah daripada Allah, bukan sebagai qadhi. Maka seorang isteri boleh ambil harta suaminya tanpa kebenaran suami. Tanpa pengetahuan dan tanpa kebenaran. Macam nak tukar mazhab. Ambil yang Syafi'i sudahlah. Itu pun tak habis lagi kita explore. Satu. Yang kedua, melihat kepada kaedah yang diguna pakai dalam ilmu usul fiqh. Iaitu perkataannya adalah al-'adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan itu akan menjadi hukum yang diguna pakai. Sebab itu disokong dengan kaedah yang kecil oleh para ulama yang menyebut bahawa al-ma'ruf urfan kal masyrut syarton. Suatu yang menjadi kebiasaan diamalkan sebagai uruf, maka sama macam suatu syarat yang disyaratkan telah menjadi suatu syarat. Jadi kalau begitu keadaannya, sekarang yang kita bincang, Ustaz Hafizuddin sebut beberapa contoh, iaitu adat-adat sama ada perkahwinan, bacaan Al-Quran dan seumpamanya, yang ini kategorinya mana? Perlu kita ketahui dulu kategorinya mana. Sebab para ulama dia kategorikan kerana kategori ini penting, kaedah yang diguna pakai berbeza di antara kategori ini. Sebagai contoh, dalam bab ibadah, para ulama kata kaedah yang diguna pakai ialah selagi mana tidak ada dalil yang menyuruh, maka tidak boleh dilakukan perkara itu. Adapun kalau ia termasuk dalam kategori adat, termasuk dalam adat ini adalah muamalat, maka kaedah yang diguna pakai ialah selagi mana tidak ada dalil yang melarang, maka ia boleh dilakukan. Kesilapan kita adalah apabila membakulkan semuanya sama dalam bakul yang sama. Apabila yang muamalat pun guna kaedah ibadat ataupun yang ibadat guna kaedah muamalat, yang ini akan rosak hukum hakam. Baik. Sekarang isu yang kedua berkaitan dengan orang melebihkan adat daripada syariat. Lebih tu macam mana Ustaz? Itu persoalan penting. Kadang-kadang ada orang lebihkan, dia pertahan, tapi pada masa yang sama syariat dia ikut. Yang ini selagi tidak bercanggah dengan syariat, maka ia tidak ditolak. Ustaz Hafizuddin bagi contoh lain dah ni, tadi tak bagi tahu. Kenduri tak bawa duit, tak nak datang. Jadi adatnya apa? Adatnya ialah kenduri mesti bagi duit sampul tu.
kondangan. Kondangan. Ramai juga yang tak dijemput datang kenduri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi nak makan punya pasal, datang makan, kemudian sebelum balik dia kata, Ustaz, saya niat bayar RM50. Ini adat baru. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang dijemput ini ijabatul da'wah, wajib. Sekiranya tidak ada majlis itu bercampur dengan maksiat, tidak dihidangkan dengan arak dan seumpamanya. Adapun bagi duit, tu yang bagi duit, tuan rumah catat pula tu, habis kenduri dia catat. Ada buku dia. Saya tahulah, kita anak kita tahu. Tukang catat, penat ni, berapa sampul? Ada senarai yang RM50, ni senarainya. Senarai RM20. Nanti sepanjang 5 tahun ke depan tu, kalau ada jemputan, tengok pula. Dulu mana ada komputer, bukan senang nak cari alfabet tu. Jumpa, kena bayar balik ataupun kena balas sama. 50, bayar balik 50. Ini contoh. Kita nak bagi orang ikhlas, ini sangat dituntut. Sebab itu tatawwu', berebut-rebutlah seumpama yang berlaku di antara para sahabat, contohnya antara Umar dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Dalam peperangan Tabuk tahun ke-9 Hijrah, Abu Bakar dan juga Umar yang mula, dia sembang dengan diri dia, kali ini aku akan tewaskan Abu Bakar dalam perkara iaitu infak. Nabi tanya apabila diberikan kepada Nabi harta, sejumlah harta, Nabi tanya apa yang kau tinggalkan. Umar jawab, mithluh. Aku tinggalkan untuk mereka ahli keluargaku mithluh, seumpama dengan yang aku sedekahkan ini. Apabila sama yang di rumah banyak tu, yang dibagi banyak tu, maknanya 50%. Sayyidina Abu Bakar pula datang, bawa sejumlah harta. Rasulullah tanya, apa yang kau tinggalkan? Abu Bakar jawab, taraktuhumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Makna tak ada baki. Kali ini dapatlah difaham bahawa yang diserahkan oleh Abu Bakar adalah 100%. Umar kata, selamanya aku tidak boleh tewaskan Abu Bakar dalam perkara kebaikan. Bahkan tuan-tuan sekalian, malaikat doa sebagaimana hadis Nabi SAW, setiap hari tuan-tuan sekalian, malaikat akan berdoa kepada orang yang bersedekah, malaikat juga akan berdoa kepada orang yang kedekut. Allahumma a'ti kulla munfikin khalafa, Allahumma a'ti kulla mumsikin talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang munfik, iaitu yang infakkan hartanya, sedekahnya, khalafa, gantian yang lain. Allah, ini doa daripada malaikat. Kemudian yang kedekut pula didoakan, gantilah kepada, berilah kepada orang yang kedekut ini dengan kebinasaan. Kalau nak sedekah, biar ikhlas, tidak dipaksa. Tuan rumah pula jangan pandang serong. Orang yang tidak sedekah, salam, kosong. Tak ada sampul katakan. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tak pakai sampul, tak boleh ke? Transfer ke? Online. Minta nombor akaun. Kadang-kadang hati ni pun kena dijaga ni. Dia dahlah tulis nama tuan-tuan sekalian daripada si fulan. Kenapa perlu kita tulis nama kita ketika sedekah? Ini infak. Supaya dia tahu kita bagi, tuan-tuan sekalian, jangan. Yang kedua, kalaupun kita tak buat duit, pergilah. Kita telah dijemput, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selain daripada itu, berkaitan dengan syariat ini, tuan-tuan sekalian, dan adat yang paling penting saya sebut tadi, tidak bercanggah. Kalau bercanggah, bukan bermaksud ditolak secara mutlak. Boleh jadi perlulah mungkin diubah suai. Kat mana yang haramnya itu? Contoh bersanding. Yang jadi isunya adalah, ni datang daripada mana punya negara, itu bukan isunya. Tapi bentuk persandingan itu kat mana yang tidak tepat dengan syariah. Contoh, nak buat juga, nak buat. Pastikan tutup aurat. Pastikan mungkin tak perlu dipamerkan kepada semua yang datang. Hanya untuk ahli keluarga saja, katakan. Dan pastikan pula tidak berlaku pembaziran. Rupa-rupanya kerusi pengantin sewa tu RM1,500 sewa. Baju makan beradab. Makan beradab ni mengadab ke berbiadabin? Tapi kalau biadabin, orang Melayu kata biadab lain. Asal-asal bahasa Arab biadabin dengan penuh adab. Tapi kita kata budak ni biadab. Kita kata tak ada adab. Ini masalah bahasa Melayu punya adat lah. Tak ikut syariat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berkaitan dengan bacaan Al-Quran.
tidak ada dalil yang menyuruh secara jelas ataupun tidak ada dalil bahawa para sahabat baca Yasin malam Jumaat. Adakah tidak boleh baca Yasin malam Jumaat? Bahkan nak baca malam lain pun tak ada masalah, kerana ada dalil umum yang menyebut tentang bacaan Al-Quran. Nabi kata dalam sebuah hadis, siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, baginya satu kebajikan. Man qara'a harfan min kitabillah kana lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Al-Quran, maka baginya satu kebajikan, nilainya 10 kali ganda. Nabi kata, aku tidak menyebut alif lam mim satu huruf. Maknanya alif lam mim bukan satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf yang lain, dan mim satu huruf yang lain. Maknanya, siapa yang membaca alif lam mim sudah menyamai dengan 30 kali ganda. Tapi malam esok jangan baca pendek sangat pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Bini pun tanya, sebab pendek sangat bang? Semalam ustaz kata 30 dah. 30. Tambah lagi tuan-tuan sekalian. Yang salahnya adalah bila i'tiqad mesti baca malam Jumaat. I'tiqad bahawa ini adalah sunnah Nabi yang Nabi tak pernah tinggal. Yang ni tak. Adapun nak baca surah lain pun tak ada masalah. Tadi Ustaz Jaiz pada tengah hari tadi menyebut, Ustaz Jaiz Kamus, penolong mufti kanan kita bagi tahu, apa salahnya baca surah Al-Kahfi pula? Yang ni ada hadis jelas. Pada malam Jumaat, pagi Jumaat, yang akan dapat selamat daripada fitnah Ad-Dajjal. Hadis daripada Tirmizi. Itu contoh. Jadi bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah adat itu bertentangan ataupun tidak? Bila bertentangan, baiki yang bertentangan itu. Kalau secara total, iaitu secara keseluruhan tidak boleh dibaiki, maka yang ini tinggalkan lebih utama, maka menjaga syariat itulah yang lebih penting. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi SAW tegur para sahabat sebab nak jaga syariat. Adat orang geram dengan orang lain, kita akan kutuk. Adatnya. Tuan-tuan sekalian, siapa tak kenal Abu Jahal? Anak Abu Jahal bernama Ikrimah, yang telah mendapat keamanan daripada Nabi SAW, lari daripada Mekah kerana Nabi keluarkan senarai nama. Ini adalah orang-orang yang wanted ataupun matlub, sama ada hidup ataupun mati, walaupun menyorok di bawah kelambu Kaabah, tahta astar al-Kaabah. Nabi keluarkan senarai. Antaranya ialah Ikrimah bin Abi Jahal, ayahnya Abu Jahal. Ikrimah pada waktu ini belum masuk Islam, lari. Datang isterinya berjumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, haraba Ikrimatu ilal Yaman. Ikrimah lari ke Yaman, makhafatan an taqtulah, kerana takut engkau bunuh dia ya Rasulullah. Fa'amminhu ammanakallah. Berilah keamanan kepadanya, mudah-mudahan Allah berikan keamanan kepada engkau ya Rasulullah. Tiba-tiba Nabi jawab, huwa amin, dia dalam keadaan aman. Berbunga hati isteri ini, hantar wakil pergi Yaman, jemput suami balik ke Mekah dan juga ke Madinah jumpa Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, Nabi tahu Ikrimah dapat hidayah on the way dalam perjalanan untuk beriman, dan Nabi tahu juga ni kalau tak dipesan kepada para sahabat Nabi SAW, ramai-ramai nanti ni kutuk Ikrimah. Diterangkan syariat, cara Islam, walaupun dia dulu memerangi Islam, walaupun ayahnya cukup benci dengan agama Islam dan dia tuntut bela atas kematian ayahnya, tetapi oleh kerana datangnya dalam keadaan berhijrah dan beriman kepada Allah Ta'ala, Nabi pesan pada sahabat-sahabat yang lain. Apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, sayatikum Ikrimatu muhajiran mu'minan. Akan datang kepada kamu Ikrimah dalam keadaan beriman dan juga berhijrah. Fala tasubbu abah. Jangan kamu semua kutuk ayahnya. Fa inna sabbal mayyit yu'dhil hayya falam yablughil mayyit. Sesungguhnya kutuk orang yang telah meninggal dunia, kutuk ayahnya, nescaya akan menyakiti hati orang yang masih hidup, anaknya, dan tak sampai pun kutukan itu kepada orang yang telah meninggal dunia. Barulah para sahabat faham ini dia syariat, dan akhirnya mereka senyap. Tidak ada riwayat yang menyebut bila Ikrimah datang dikutuk oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tuan-tuan sekalian,
Ikrimah inilah yang selepas masuk daripada agama masuk Islam, tuan-tuan sekalian, tiap-tiap hari membaca mushaf Al-Quran, lembaran-lembaran yang ditulis padanya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran sambil menyebut hadza kalamu rabbi wa hadza kitabi. Ini adalah kalam-kalam Tuhanku, firman-firman Allah Ta'ala, dan ini adalah kitabku. Beza dengan kita, Ustaz. Kita hadza FB, hujung sama. Tapi ini hadza kalamu rabbi wa hadza, satu lagi adalah kitabi. Ikrimah yang telah melakar di dalam sejarah Islam, tuan-tuan sekalian, kisah Al-Ithar di dalam peperangan Yarmuk. Tiga-tiga yang mati syahid ini tidak sempat minum air kerana lebihkan saudaranya. Ikrimah salah seorang daripadanya, perempuan ini datang bagi air kepada yang pertama yang sedang nazak, mendengar Ikrimah yang sedang minta air, disuruh bagilah kepada Ikrimah yang kedua. Ikrimah baru nak minum, dengar pula yang seorang lagi pun nak air. Dia kata, bagilah kepada saudaraku. Sampai kepada yang ketiga, telah syahid. Patah balik yang pertama, telah syahid. Dan patah balik kepada Ikrimah, juga telah syahid. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini syariat. Syariat lebih utama dipertahankan daripada adat. Tetapi adat yang tidak bercanggah, yang ini teruskan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana adat orang Melayu kita lebih banyak telah bercampur dengan agama berbanding dengan adat kosong yang tidak ada unsur agama. Kumpul ramai-ramai. Ini ta'awanu 'alal birri. Bekerjasama dalam perkara baik. Kita pelik sebab ada orang yang sepatutnya bagi pencerahan, dia tak bagi pencerahan. Lepas bagi pencerahan, makin gelap. Ada satu tempat, bila ditanya apa hukum makan bubur syura, dia kata, ustaz ini jawab, haram, dia kata, sebab tak ada dalil. Oh, bab makan pun sampai kena ada. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran menyebut yang tak boleh dimakan binatang tu 8 aja. Lain daripada tu makan, tuan-tuan sekalian. Bahkan ada satu kaedah, kalau tak jumpa dalil juga, tengok orang Arab. Orang Arab makan ke tidak? Kalau orang Arab makan, boleh dimakan. Kalau orang Arab benci dan menganggap makanan itu kotor, maka tidak boleh dimakan. Sampai ke situ dia punya kaedah. Tiba-tiba bubur syura yang tak campur pun dengan binatang yang diharamkan, masak baca bismillah, gotong royong, Pak Imam pula yang tolong, haram dia kata makan, tuan-tuan sekalian. Ini contoh kesilapan yang kadang-kadang tuan-tuan dan puan sekalian, kaedah menyebut hukum tidak dikuasai, tetapi ingin menyebut hukum kepada masyarakat. Saya rasa cukup sekadar tu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas penjelasan daripada doktor sebentar tadi. Kalau nak kira macam tu kesian orang Jawa, tuan-tuan. Tempe tak boleh makan, Ustaz. Tak ada dalil. Punten pun orang eneng dalilnya. Kan susah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Ala kulli halnya, bila kita ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, syariat dia akan menyusun kehidupan kita di dunia ini supaya hidup kita ini selamat, dan juga bukan sahaja selamat di dunia, bahkan keselamatan itu, kebahagiaan itu kita bawa sampailah ke hari akhirat. Namun jika sekiranya ada di kalangan masyarakat yang meminggirkan syariat, menolak syariat, pastilah mereka akan ditimpakan dengan pelbagai masalah dan juga ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk pusingan kedua ni, saya nak mintalah PU Hafiz untuk menjelaskan akibat ataupun gejala penyakit masyarakat bila mana sesuatu masyarakat itu tidak mengamalkan ajaran Islam, jauh daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok program 3K yang dibuat ini adalah untuk mengajak masyarakat kita supaya sama-sama menghidupkan syariat dalam kehidupan, dan kemudiannya kita laksanakan secara berjemaah, berkumpulan. Semua masyarakat, semua rumah, semua isi keluarga ikut syariat Allah, maka terhindarlah kita daripada perkara-perkara dan juga gejala yang tak baik. Tapi saya nak minta Ustaz supaya jelaskan apakah dia akibat bila mana masyarakat meninggalkan syariat. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jam menunjukkan 11 suku. Selalunya kalau forum ni, ustaz saya, tok guru saya kata, dia masuk round kedua ni, selalunya pendengar ataupun penonton kita ni selalunya dia ada 3 muka. Ustaz, 3 muka. Pertama, muka jam. Dia suka tengok jam je, bila habis, bila habis, bila habis. Dah lah tu moderator kan. Dah lah tu ustaz. Keduanya, muka pintu. Dia tengok mana pintu laluan yang boleh keluar. Tapi tak ada pintu ni, dia lari je lah. Dan ketiganya, muka ustaz.
Dia tengok fokus. Alhamdulillah, betul Ustaz. Alhamdulillah doktor. Tapi masuk 5 minit yang berikutnya, bye-bye Ustaz. Dia berada di alam lain. Mudah-mudahan kita masih lagi berada dalam forum kita dengan semangat insyaAllah. Baik tuan-tuan, puan-puan, saya teringat sepotong ayat Quranul Karim dalam suratul Anbiya ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Manusia sudah mendekati hari hisab. Tetapi sebelum manusia dihisab, tuan-tuan, ada 2 golongan kita akan jumpa di akhir zaman. Imam Ibnu Kathir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim menjelaskan dalam ayat ini bahawa mereka 2 golongan ini adalah mereka yang jauh daripada syariat. Ini akibat dia. Orang yang jauh meninggalkan syariat, kita akan jumpa 2 golongan ini. Siapa dia tuan-tuan? Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Pertamanya golongan yang lalai dan leka. Keduanya yang mu'rid, yang melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalai leka tuan-tuan. Saya teringat, saya baru tengah syuting TV Al-Hijrah sekarang. Program dia Manjada Wajada. Tuan-tuan pernah dengar tuan-tuan? Apa jada tu? Program apa tu agaknya? Manjada Wajada. Setahun lepas saya habis season ke-7, ni tengah recording season ke-8. Saya pergi seluruh Malaysia. Tuan-tuan, dulu kita tazkirah kat Masjid Surau, kita tak tahu. Tapi apabila kita pergi ke kampung-kampung dalam, curuk-curuk dalam, orang susah. Program ni bantu orang susah tuan-tuan. Apabila saya pergi, subhanallah, bagi bantuan 13 negeri, sekarang ni 13 negeri lagi. Sabah Sarawak saya bawa balik hari itu. Bantu yang dekat Kundasang Sabah, yang Malim Gunung, yang kerja dia bawa orang naik gunung tu. Allah kesian tuan-tuan, 5.9 skala Richter. Malaysia ni tak ada garisan gempa masuk Jun 2015, Sabah dah ada garisan gempa. Allah bagi tuan-tuan. Semua beritahu jumpa ustaz, Allah ni lah ustaz, orang tak ikut ustaz, orang tak sembahyang ustaz, orang arak di sana sini ustaz. Benar tuan-tuan. Sampaikan nak naik Malim Gunung ni, nak naik tak boleh naik dah. Kena naik laluan yang trek yang lain dah, sampai begitu. Saya tanya, bang, rumah abang mana? Tu ustaz, bawah gaung. Dia pindah ke rumah tuan-tuan, susah, anak 9 orang, anak beranak 11 orang. Dia pindah rumah tuan-tuan, 10 darab 10 kaki, susah betul. Program ni bantu orang susah, keusahawanan, kita dapat zakat, kita beri bantuan. Tuan-tuan, sampai satu negeri saya pergi, saya terkejut. Saya nak semayang ni, nak cerita ghaflah tadi, manusia lalai leka. Bila jauh daripada syariat. Saya nak semayang, saya suruh anak ni umur 20 tahun, anak dia 20 tahun, anak lelaki sulung. Adik, ustaz nak semayang, bentang sejadah. Dia bentang sejadah sambil istighfar. Tuan-tuan pernah ke tengok orang bentang sejadah istighfar? Orang selalu lepas sembahyang istighfar. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Astaghfirullahalazim, ustaz. Dosa ustaz, dosa. Kau kenapa dosa? Dosa ustaz, saya lupa kiblat kat mana. Tuan-tuan, dia lupa kiblat kat mana. Saya astagfirullah tuan-tuan, saya pening kepala. Itu season yang pertama saya tahun lepas punya. Pertama saya pening kepala, macam mana aku nak selesaikan. Allah tuan-tuan, kiblat, panggil bapak kau sekarang, panggil bapak kau. Bapak dia dah lari tuan-tuan. Takutnya saya tak jumpa dah bapak dia. Panggil mak kau, tanya kiblat mana. Kita tahu dah arah kiblat, tengok matahari tahu dah mana barat sebagainya. Panggil mak dia, Allah, nasib baik mak dia tahu tuan-tuan. Jujur tuan-tuan, dah 25 keluarga saya pergi 2 episod ni. Jujur maaf tuan-tuan, saya boleh katakan 80% lebih. Mereka yang susah, yang miskin ini, adalah mereka ini miskin papa kedana di dunia. Bahkan mereka ini jauh miskin papa kedana akhirat. Mereka tidak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka jauh daripada syariat Allah tuan-tuan. Allah bagi, ustaz, saya ada kambing 40 ekor, ladang saya ustaz, alhamdulillah berniaga ustaz. Tapi tak lama 2 bulan habis kambing saya mati, tak tahu kenapa. Jumpa doktor tak bagi jawapan. Saya tanam sayur, alhamdulillah sebulan bagus ustaz. Lepas sebulan habis, rosak ustaz. Saya berniaga burger tepi pantai, dia kata, tepi pantai. Ustaz, alhamdulillah tak lama habis. Tuan-tuan, macam mana nak berjaya? Macam mana nak hebat bisnesnya abang-abang kita yang berada
yang berada bisnes sekarang ni, yang jual keusahanan, jangan lupa yang beri kejayaan pada kita, yang beri kekayaan kepada kita, yang bagi miskin adalah Allah Azza wa Jalla. Kita tak sujud kepada Allah. Satu negeri tuan-tuan saya pergi, subhanallah, pak cik umur 60 tahun. Tengah-tengah ni hebat, dia bekerja hebat, masya-Allah. Ada satu syuting tu kena pergi ke semayang Jumaat. Ceruk kampung, line telefon tak ada tuan-tuan. Waktu tu saya pun ajak pak cik ni, pak cik, pangkat ayah saya dah 60. Pak cik, ni pak cik, kita ni kena pergi semayang Jumaat ni, kena ambil gambar sikit pak cik, nampak pergi semayang Jumaat. Boleh pak cik, jom pak cik. Semayang Jumaat dia ustaz. Ustaz minta maaf ustaz, saya tak boleh pergi semayang Jumaat. Cuti ke pak cik? Tak ustaz, bukan cuti. Ustaz, saya tak boleh tengok orang ramai. Migrain. Pening kepala. Oh ya ke? Pening kepala kata dia. Saya pujuklah, pujuk. Dia tak nak pergi juga. Allah tuan-tuan, ustaz saya dah 40 tahun tak pergi semayang Jumaat. Jujur pula dengan saya. 40 tahun tuan-tuan, umur 60 tahun, Allah. Cukup berat tuan-tuan, cukup berat. Saya akhirnya saya pun psikologi lah, macam-macam cara pakcik ni. Kami bawa bantuan ni, TV Jirah ni, zakat dan sebagainya, nak bantu pakcik 10-15 ribu ni. Pakcik nak ke tak nak pakcik? Kalau pakcik tak nak syuting ambil bantuan ni, saya bagi orang lain. 10-15 ribu. Oh kejap ustaz, saya cari baju saya dulu. Saya cari. Dia cari baju Melayu dia dulu tuan-tuan. Jumpa pergilah sampai dekat masjid, Tuan Nazir tahan saya. Tadi dah minta kenalan, Tuan Nazir tahan. Ustaz Hafiz jumpa dulu. Ustaz, terima kasih ustaz datang kampung kami ni, orang tak datang ustaz. Terima kasihlah ustaz bagi bantuan. Ustaz, pakcik ni ustaz, dia ustaz memang tak pernah pergi masjid. Ustaz tolonglah ustaz. Tuan-tuan, waktu saya ambil wuduk, saya perasan dia tengok saya. Pakcik 60 tahun ni, isteri 3 orang ustaz. Itu yang aku pening kepala tu. Yang syariat itu diikut ustaz. Aduh, saya pening kepala, susah juga. Tapi isteri 3. Tu pening kepala, kita memang pening kepala. Anak ramai. Ambil wuduk tuan-tuan, Allah, saya tak aibkan siapa-siapa. Saya tak beritahu negeri mana. Tuan-tuan, saya ambil wuduk ni, dia tengok saya. Saya waktu tu memang menitis air mata je tuan-tuan. Kita tak pernah bagi tazkirah. Satu episod ni 3 hari saya kena duduk sana. Bimbing anak ke apa yang kita boleh bimbing, kita cuba bimbing. Allah, tuan-tuan, ambil wuduk, dia tengok kita. Tangan, sampai sekali kita basuh kepala tu dia tak perasan. Dia skip kepala ustaz, terus basuh kaki. Express punya. Tegur dia. Sembahyang pun dia tengok saya sembahyang. Allah tuan-tuan, jauh. Kata murabbi kami di Pencetus Ummah, Datuk Dr. Fadilah Kamsah, dia kata apa? Kajian yang dia buat tuan-tuan dengan beberapa tim dia 2 tahun lepas, rakyat Malaysia kita ni yang solat betul-betul tak sampai 20%. Macam mana kita nak berjaya tuan-tuan, sebab kita jauh daripada syariat. Itulah yang disebut dengan ghaflah manusia yang lalai dan leka. Akibatnya kita nampak jauh, bisnes apa tak jadi. Dan keduanya mu'ridun, mereka yang akan melawan perintah Allah. Apabila syariat tidak diikut, kita akan lihat kumpulan-kumpulan. Hari ini khutbah Jumaat di masjid-masjid di Selangor kita menceritakan tentang pengharaman ajaran atau pemikiran secara liberal. Berapa banyak tuan-tuan? G25. Mula pertikaikan ini dan itu. Hak JAKIM tak perlu. JAKIM dia kata tak perlu, jabatan agama ni tak perlu. Sedangkan di kalangan G25 adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, berpengalaman jauh. Selama ni mereka tak berani untuk menyebut. Tapi kerana syariat jauh tuan-tuan, Allah akan wujud kumpulan-kumpulan ini. Sebab itu apa yang kita harapkan dalam program kita hari ini, kita ucapkan tahniah dan syabas kepada pihak Kerajaan Negeri Selangor yang tidak berhenti tuan-tuan puan-puan, sentiasa upgrade dan upgrade. Macam saya sendiri terlibat dengan pendidikan tahfiz sendiri. Datuk banyak membantu, YB banyak membantu dalam membangunkan pendidikan tahfiz. Sebab inilah yang boleh menyelamatkan syariat anak-anak muda kita hari ini yang kita nak selamatkan tuan-tuan puan-puan, sebab mereka jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tutup dengan satu kisah. Boleh Ustaz? Satu kisah tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang cukup hebat, nama dia Sa'ad bin Mu'adh. Tuan-tuan, umurnya 33 tahun baru dia memeluk Islam. Nak cerita hebatnya tuan-tuan, dia tinggalkan agama Al-Uzza wal-Ula, dia tinggalkan tuan-tuan. Dia memeluk Islam umur 33 tahun. Dia meninggal tuan-tuan syahidnya pada umur 36 tahun. Dia hanya dalam Islam berapa tahun tuan-tuan? Hanya dalam 3-4 tahun sahaja. Dia mati dalam peperangan.
Ketika itu tuan-tuan bergegarnya arasy Allah. Malaikat Jibril turun dari langit bertemu Rasul, bertanyakan pada Rasul apa yang berlaku pada hari ini. Dalam hadis Bukhari menyebut ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Hari ini bergegarnya arasy Allah kerana kematian syahid Sa'ad bin Mu'adz. Tuan-tuan puan-puan, dalam matinya tuan-tuan bergegarnya arasy Allah. Ketika itu diiringi jenazah Sa'ad bin Mu'adz ini tuan-tuan, yang meringinya bukannya ramainya manusia. Dalam hadis Bukhari ini menyebut 70,000 malaikat mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'adz sehingga dikebumikan. Di mana? Di perkuburan Baqi' bersama lebih 10,000 para sahabat Nabi, isteri, keluarga baginda, anak-anak baginda berada di perkuburan Baqi'. Dikebumikan di sana tuan-tuan puan-puan. Subhanallah. Tetapi dalam hebatnya Sa'ad bin Mu'adz ini tuan-tuan, hidupnya bersyariat hanya beberapa tahun. Innalil qabri daghtatan, kata Rasul. Sesungguhnya kubur ini adanya hempitan. Para ulama menyebut bahawa ianya hempitan kubur daghtatan ini bukan min azabil qabr, bukan daripada azab kubur, tapi adalah lumrah kubur tu sendiri. Dia adanya hempitan. Kalau berjaya launajah, kalau berjaya seseorang, akan berjayalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz yang hebat matinya tuan-tuan, bergegar arasy Allah. 70,000 malaikat mengiringi dia, kebumikan di Baqi'. Umurnya hanya 4-5 tahun sahaja dalam syariat Islam. Matinya juga ada hempitan kubur. Bagaimana kita tuan-tuan pagi, petang, malam tuan-tuan tengok televisyen demi televisyen. Malam ni kita gelak demi gelak, rancangan demi rancangan. Anak-anak hari ini ibu ayah menangis tengok anak-anak kalah dalam pertandingan menyanyi di televisyen. Anak-anak juga menangis tengok atuk neneknya kalah dalam pertandingan menyanyi. Atuk kalah kenapa? Gigi dia tercabut. Pum. Yang tak kuat tu apa pasal tu? Polydent. Itu dia tu. Tuan-tuan, hari ni audition menyanyi. Yang otai-otai ni tuan-tuan, nenek atuk ni, woi, dahsyat. Besok kami ada di Asrul Oasis rancangan, kita ada uji bakat tahfiz muda. Hafiz Malaysia yang muda umur 6 tahun hingga 12 tahun. Di Asrul tuan-tuan, kita nak lahirkan, kita kena seimbang. Sebab hari ni anak-anak kita memang dia suka tengok TV. Memang TV je. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan-bantuan ini dapat menaikkan lagi dengan program-program ini, dapat meningkatkan lagi hidup kita bersyariat. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tak nak ulas panjang lah. Mungkin doktor boleh buat kesimpulan ataupun penggulungan barangkali dalam waktu-waktu kecederaan ini, doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Moderator di panel, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kesimpulan dua saja. Yang pertama berkaitan dengan hidup bersyariat adalah kemestian kerana ia adalah syariat daripada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, hidup bersyariat ini bukan dilihat pada keyakinan dan juga pada lafaz, tetapi akan dilihat pada akhlak dan tingkah laku kerana ia adalah kesan daripada hidup bersyariat. Wallahu a'lam. Ringkas sungguh. Dan seterusnya saya minta PU Hafiz lah untuk buat penggulungan dan buat penutupan sekali lah. Baik, bismillah, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, saya pun tak cakap panjang, hanya saya teringat Islam dulu hebat tuan-tuan. Kita pernah ada seorang lelaki yang sanggup berjalan kaki ribuan batu daripada kota Sana'a di Yaman sampai di Afrika Utara di Maghribi Morocco, mencari asnaf-asnaf miskin sehingga tidak ada orang miskin sepanjang perjalanan dia. Siapa dia? Khalifah Umar Abdul Aziz yang tidak ada pengganti sehingga hari ini. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ada orang nak dirogol, ketika itu wanita tu minta tolong, bantu aku Umar. Sayyidina Umar tuan-tuan tidak membariskan pemuda-pemuda Islam bala tenteranya yang ramai untuk memerangi orang kafir Quraisy ketika itu. Tetapi apa yang dilakukan Sayyidina Umar hanya membariskan pemuda-pemuda Islamnya sahaja. Sudah cukup menggerunkan dan menakutkan orang-orang kafir Quraisy sehingga melepaskan wanita tersebut. Islam dulu hebat. Dan Islam akan hebat tuan-tuan kalau kita hidup kita bersyariat. Akhir sekali tuan-tuan, apa yang kita nak bawa adalah kita bawa sunnah Nabi dalam keluarga kita. Apabila kita bawa sunnah Nabi tuan-tuan, hidup kita akan hebat, kita akan luar biasa. Orang barat banyak ikut Nabi tuan-tuan. Di Jepun tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah ke Jepun, Ustaz sikit lagi Ustaz. Ke Jepun tuan-tuan, saya pernah ada program lagi tu ke Jepun. Tuan-tuan Jepun, orang Jepun mereka tak naik kereta tuan-tuan, semua naik kereta api.
Semua berjalan kaki. Subhanallah. Nabi berjalan seperti menuruni bukit agak laju. Semua orang laju. Tuan-tuan, di Tokyo tak ada orang yang merokok. Saya pening kepala. Tuan-tuan, kalau ada rezeki pergi Tokyo, tak ada orang merokok, tuan-tuan. Tak jumpa orang merokok. Semuanya orang tak merokok. Antara negeri daerah yang terbersih udaranya di mana? Di Tokyo. Bersih, semua orang tak merokok pun jumpa, tuan-tuan. Ada satu alat mesin tu, dia kena merokok, asap dia kena masuk. Masuk kat dalam mesin tu. Tak jumpa jalan-jalan. Tak jumpa. Itu negara bukan bersyariat, tuan-tuan. Kata Rasul, al-hikmatu dhallatul mu'min. Kebijaksanaan ni hilang di kalangan orang mukmin ni. Cari ambil daripadanya. Kita, tuan-tuan, Allah, anak-anak muda ni bukan rokok vape, Ustaz. Tu. Hidung dia. Telinga dia. Asapnya telinga, hidung, semua bagai, tuan-tuan. Saya nak tutup, tuan-tuan, minta kebenaran pengurusi. Saya nak cadangkan satu kitab sebagai kita nak bersemangat dalam bersyariat ini. Buka balik sejarah Nabi, tuan-tuan. Antara kitab sirah yang saya nak cadangkan malam ini, tuan-tuan, nama kitab ini Ar-Rahiqul Maktum. Pernah dibuat pertandingan di Mekah pada tahun 70-an, tuan-tuan. Buku ini hampir ratus buku yang dipertandingkan. Akhirnya buku ini dinobatkan juara. Buku ini, tuan-tuan, apabila dinobatkan juara, buku ini yang hebatnya menjadi buku teks di Universiti Al-Azhar, Mesir. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, buku ini, tuan-tuan, syekhnya kena ingat daripada India. Ingat namanya, tuan-tuan. Syekh Safiur Rahmanu Al-Mubarakfuri. Siapa namanya, tuan-tuan? Syekh panjang nama. Panjang betul. Tuan-tuan, puan-puan, buku ni, tuan-tuan, sudah diterjemahkan banyak bahasa. Lebih 50 bahasa. Di negara kita, terjemahan terbaik di bawah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim, tuan-tuan. Dan buku ni cetakan ke-8. Buku ni cetakan terbaru 2016. Belum ada lagi di pasaran, baru hangat, tuan-tuan. Saya minta Yadim cetakkan untuk saya 2-3 ribu. Alhamdulillah, buku ni cukup sambutan. Dan hebatnya buku ni, tuan-tuan, tidak ada riwayat yang palsu. Semuanya riwayat yang sahih, boleh saya katakan dalam pertandingan tu. Riwayat yang hasan, yang daif pun yang boleh diterima. Ada asal usul dalam sejarah. Tuan-tuan, puan-puan, bukalah buku sirah. Baca balik bagaimana kehidupan Nabi bersyariat dalam peperangan, dalam kekeluargaan. Wasatiyah Nabi yang Nabi bawa dalam sirahnya. Kita akan berjaya. Tuan-tuan, siapa yang berminat, minta kebenaran pengurusi pada pihak penganjur. Saya disediakan, tuan-tuan, pembantu saya dekat pintu masjid tu, tuan-tuan. Sambil membeli, sambil menderma. Tuan-tuan, sekarang kalau pergi ke Kelang, lalu tepi Sungai Kelang tu, nampak kami kat sekolah saya tengah tambah surau kami, pelajar dah mula ramai. Jadi adalah, tuan-tuan, beli sambil kita masukkan ke sumbangan ke pembinaan surau sekolah saya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah, tuan-tuan, kupasan dalam tajuk indahnya hidup bersyariat. Dan ribuan terima kasih kita ucapkan kepada yang berhormat Datuk Dr. Yunus Khairi beserta ahli-ahli yang berhormat, pejabat agama Islam daerah Sabak Bernam, pejabat daerah dan tanah daerah Sabak Bernam, dan seluruh pihak yang telah menjayakan program pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil mutiara kata daripada tajuk perbincangan yang kita adakan. Sebagai akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali kepada pengerusi pengacara majlis.